Satu. Okay, so thank you. Selamat pagi semua. Okay, dan hari ini kita bermula teppanyaki yang baru. So siapa di sini ada dapat Merdeka Set? Ada. Kalau ada tulis saya dalam chat room. Siapa yang dapat? Ada siapa yang dapat Merdeka Set? Okay, so tanya kepada semua yang dapat. Yang tak dapat cepat masuk sekarang. Cepat pergi ambil cepat pergi beli. Merdeka Set hanya limited ke 2,000 set saja. Okay. So bermula three words untuk express Sifu punya feeling adalah apa? Adalah excited. So sama excited. Kenapa sangat excited? You orang boleh nampak belakang Sifu ada apa? Nampak belakang ada apa? Ada cruise, betul tak? Cruise. Siapa yang minat pergi cruise? So sangat penting because kali ini adalah EMR yang sangat luar biasa. Sifu boleh kata luar biasa. Kenapa? Because satu orang fight, 4 orang pergi. Kita tak pernah ada EMR satu orang fight 4 orang pergi tau. Ini kali pertama you seorang layak tapi you boleh bawa 3 orang pergi. Pergi naik cruise, okay? So ini adalah satu insentif yang sangat luar biasa dan yang sangat mahal. Bagi forever is mahal lah. Bagi kita sangat happy. Bagi forever adalah sangat mahal. Kenapa? Because kita akan bawa ramai. Kalau dulu bawa 20 orang, sekarang boleh bawa 40 orang. Okay, double. Okay, itu sebab sangat excited dan yang penting adalah kita ada masa lagi. Kita ada masa dalam 8 bulan lagi. Okay, so itu sebab Sifu harap semua kena percayalah, percaya. Walaupun you belum manager pun kita ada orang record dalam bulan 5-6 bulan saja sudah settle EMR. So anda masih sempat kalau you belum manager sebenarnya anda masih sempat. Yang bagi anda yang last year tak layak Eagle Manager, ini tahun ini kalilah ini kalilah you boleh ambil ganda, ambil double, makan double balik. Last year dah dapat, ini tahun ambil balik double, okay? So sangat best lah. Ini tak tahulah berapa kali ganda. Lebih bagus, lebih baik daripada Pattaya. So that's why mesti kena layak. Dan yang pasti adalah kita mesti kena check kita punya pasport. 2 orang supervisor yang ramai orang dia apa disekat kerana 2 supervisor dia tak buat. Dia jam dekat sana tau. Dia jam dekat sana. Kenapa? Because dia last minute dia buat. Last minute. Ada juga yang yang new CC dia tak buat. Ada yang downline dia tak buat. Dia sudah senior tapi downline dia tak ada, yang eager pun pening. Itu sebab bila anda sudah tahu, bukan hari ini you baru tahu you senior ke soaring ke, betul. You sudah tahu awal lagi. Last year pun sudah tahu. So itu sebab you kena buat persediaan untuk layak. Tak ada alasan kata ayo I punya downline, I tak sangka I punya downline macam ini ke macam itu ke. Okay, jangan. Kita mistake sekali cukup. Tak boleh mistake setiap tahun ya. Kena lagi. Okay. Kenapa Sifu kata kita boleh capai? Kenapa Sifu kata kita boleh capai? So Sifu biasa ada dengar lah sepanjang tahun yang lepas, 2 tahun ini. Ramai yang bagi tahu, cakap apa? Cakap industri direct selling jatuh ke, industri environment tak baik ke, so sudah susah nak buat ke, sudah tak boleh buat ke, macam-macam. Sebenarnya Sifu tak percaya. Okay? Sifu tak percaya. Tapi Sifu tak tahulah kenapa ramai orang dia pergi percaya. Okay? Kalau kita nak percaya sesuatu, kalau dari mulut siapa pun,
Kalau dia cakap, oh kita jatuh because industri ekonomi tak baik apa akan macam-macam ke, ingat. So kita mesti kena tengok data. Kita tak boleh dengar saja tau. Data itu sangat penting. So Sifu tengah tunggu data sebenarnya. Sifu tengah tunggu data. Sifu tak nak dengar benda ini semua rumus. Rumus faham tak? Benda-benda yang cakap-cakap itu angin cakap. So kita tak boleh percaya sehingga kita nampak data. Sehingga kita nampak data. Okay? So data dia hari ini Sifu nak share. Sifu ambil masa sikit untuk share data MLM sepanjang 2-3 tahun ini. Siapa nak tahu? Tulis satu dalam chat room. Siapa nak tengok data ini? So hari ini Sifu nak share data ini. Baru saja keluar last week. Minggu yang lepas. Okay. So ini Global Direct Selling Association. Ini dunia data sudah keluar. So itulah baru kita boleh percaya tau. Baru kita boleh percaya. Itu adalah satu research. Satu survey yang secara menyeluruh. Bukan pakai mulut bukan pakai mulut cakap. Okay. So hari ini Sifu nak share bahagian dalam ini. Okay. So first kita tengok sini. Nampak tak? Okay, kita tengok sini. Okay. So ini adalah apa? Ini adalah data sales. Data sales satu dunia. Global sales in network marketing. Okay. Pada 2019 sebelum COVID. Kita masuk era COVID. Lepas tu 1 tahun lagi masih lockdown. So masa itu you nampak tak? Sales dia memang meletup. Memang meletup ini tak perlu mau lawan ini kita tahu sales dia meletup. Okay? So selepas COVID pulih, sudah pulih, sudah tak ada lockdown lagi. So dia ada turun. Dia turun. Tapi dia turun pun tak banyak. Dia turun pun masih lebih hebat daripada masa COVID. Masa meletup COVID dia masih lebih hebat. Ini global Sifu tunjuk ini adalah global. Nanti Sifu akan nak pergi lagi mendalam. Kita tengok Malaysia nanti. Okay? Ini global. Ini global satu guideline kita tahu. Satu dunia dia pun tak teruk sangat. Tak teruk sangat. Okay? Ini adalah dia punya data. So yang data kedua adalah pengedar. Pengedar dalam multi level marketing. So sales dia jatuh tak teruk. Tapi pengedar dia nampak tak? Ini pengedar dia tiba-tiba ramai jatuh. Bermakna ada ramai pengedar dalam MLM dia tinggalkan bisnes ini. Dia tinggalkan. Dia mungkin balik kerja atau pergi buat benda lain. So Sifu nak highlight dekat sini adalah orang ini dia sangat tak cerdik lah. Kalau bagi Sifu, I tengok sangat tak cerdik. So, siapa yang stay, dia akan dapat kongsikan market yang sedia ada, yang besar, yang tak turun pun. Tapi orang yang kongsi kurang. So, bermakna kita dapat itu bahagian market yang kita boleh dapat lebih besar tau, banding dengan yang lepas. Dia lagi besar. So kita mesti kena pandai tau. Bila kita baca data, kita mesti kena jadi orang yang pandai, yang ambil peluang untuk apa? Untuk menguasai pasaran ini. Jangan jadi orang yang tak pandai sudah tinggalkan. Itu kek besar dia sudah tinggalkan. Sangat rugi. Nampak? Okay? So ini sangat penting. So tapi kita tengok lagi mendalam. So secara overall, so you tengok ada 3 tempat yang naik. Ada banyak yang jatuh. Itu sebab dia jatuh tau. Dia jatuh. Tapi tempat yang naik ada. First adalah apa? Asia Pacific. So Asia Pacific termasuk Malaysia. Okay, kita adalah dalam annual change kita adalah dalam positif. Meningkat. So kalau North America, USA dia jatuh itu tak apa. Dia tak apa, dia jatuh because itu tak ada kaitan dengan kita pun. Macam ini apa? Ini rest of Europe.
ada Europe country yang ada peperangan. Dia jatuh itu bukan kaitan dengan kita pun. Afrika jatuh teruk. Middle East jatuh teruk. Okey, tapi itu pun tak ada kaitan langsung dengan kita. Faham tak? Tapi yang penting adalah you tengok ada 3 tempat yang naik. Yang hijau, you nampak hijau itu adalah naik. Okey? So kita Asia Pacific secara keseluruhan dia adalah naik. Tapi ini tidak bermakna ini negara Malaysia kah, Taiwan kah, Hong Kong kah, Filipina, kita belum masuk sana lagi. Tapi kita tahu Asia Pacific dia naik. Okey? Satu lagi angka yang sangat penting bagi kita adalah apa? Adalah kita berada di tempat yang betul. Malaysia kita dalam mana? Kita bukan di USA. Kita bukan di Europe. Kita bukan di Afrika. Kita bukan di Middle East. So Malaysia adalah antara sebahagian dari Asia Pacific. Dan Asia Pacific adalah penyumbang terbesar. Penyumbang terbesar global sales direct selling dekat dunia ini tau. So bermakna kita sudah berada di tempat yang betul. Kalau you berada di Afrika ke Middle East ke, you boleh cakap you di tempat yang salah. Tapi kalau you berada di Malaysia, you sudah berada di tempat yang betul tau. Asia Pacific. You sudah tak ada alasan tau. Kenapa saya tak boleh buat? Kenapa? Because ini penyumbang terbesar. You tahu tak, satu dunia, Asia Pacific adalah region yang terbesar di dunia. Faham tak? Macam Malaysia, macam forever, Jepun, India. Betul? Malaysia, ini antara top country. Top 10 country in the world. Kita kata pernah masuk top 5. So kita adalah penyumbang utama kepada semua MLM industri dekat dunia ini. Nampak tak? Jauh tinggalkan benda itu semua yang lain. Itu region yang lain sudah jauh kita tinggalkan. So that's why kalau you nak fokus country lain, contoh you nak buat global, you nak pergi negara yang lain. So you boleh consider macam banyak tempat yang belum betul meletup. Macam Thailand, Filipina. Ini semua Asia Pacific. Ini Cambodia. Okay? So Taiwan, Hong Kong, Australia. Ini banyak tempat lagi. Banyak tempat yang belum betul-betul kembang. Inilah tempat yang betul. You tak perlu pergi main jauh-jauh. You main ini tempat you sudah boleh menang. Ingat, ini adalah data yang kita dapat. So selepas itu kita sekarang pecahkan. Asia Pacific dia ada yang naik, ada yang turun. Tapi average dia masih naik. Tapi siapa yang naik, siapa yang turun? Okay, kita tengok. Yang naik paling banyak Vietnam. Okay. Lepas tu India. Okay. Lepas tu Malaysia. Nampak tak? Malaysia 9.8. 9.8% naik. So you jangan jangan cari alasan because ini industri environment tak baik, itu sebab I Malaysia jatuh. Okay? Jangan itu semua adalah orang cakap tapi kita terpengaruh. Ada orang yang dengar, yang percaya. Percaya orang cakap industri MLM jatuh ke apa, dia percaya. Okay? You percaya, you sangat tak pandai lah, Sifu kata. You sangat tak pandai. Kenapa? Because Sifu tengah tunggu data ini. Kalau ikut data ini, Malaysia adalah naik. Bermakna industri MLM dekat Malaysia tengah menaik. Tapi kalau jika ada FBO yang jatuh, itu bukan masalah industri. Itu adalah masalah anda sendiri. Anda tak cukup rajin. Anda sudah diganggu oleh emosi, sihir emosi. Itu sebab anda jatuh. Tapi orang lain naik. Orang lain semua naik. Kenapa? Data tunjuk naik. Faham tak? You bukan di China. Kalau China dia cakap environment kita okay lah, kita accept. Faham tak? Even Jepun pun turun tau. Kalau Jepun cakap environment pun kita accept. Tapi Honami masih naik. Jepun jatuh tapi dia masih naik. Itu yang hebat. Itu yang mereka yang ambil kesempatan. You faham tak? Bila negatif, itulah kesempatan. Crisis always make opportunity. So you kena bersedia
untuk bagi ambil kesempatan. Taiwan naik. Lagi mana? Indonesia turun, Thailand turun, Filipina turun. Kalau you di tempat-tempat ini, okey. Itu betul-betul industrinya tak bagus. So tapi sipu nak apa tahu? Sipu ada downline di mana? Di ini tempat juga. Filipina ke, ini tempat sipu ada downline. Tapi sipu panggil mereka buat apa? You mesti kena ambil peluang. Bila krisis datang, opportunity is there. You kalau tak ambil peluang ini, you akan rugi. Ini peluang yang penting. Tapi di Malaysia ingatlah, kalau ada kejatuhan, semua adalah masalah sendiri. Jangan salahkan environment. Jangan salahkan industri. Because yang lain semua naik. Orang lain naik. Faham tak? Tapi kita saja yang jatuh. Itu adalah siapa punya problem? Jawab sipu. Siapa punya problem? Kalau kita jatuh ini, problem siapa? Problem industri ke problem sendiri? Tengok baik-baik. Okey. Yang penting ini pesan sifu. Jangan bagi dengar. Kalau ada orang bagi tahu you, kita jatuh normal lah. Because industri tak cantik mah. Because ini industri memang jatuh lah. Jangan dengar ini. Please jangan dengar ini. Okey? Ini semua adalah negatif. Mulut dia cakap tak ikut data. Jangan dengar. Sifu tahu ramai bagi dengar benda ini. Itu sebab you rasa normal. Jatuh normal. So hari ini bila tengok ini, you akan kesal. Kalau you rasa jatuh itu normal, you akan kesal. Faham tak? Okey? So kena jadi pandai sikit. Okey? So kita tengok lagi. Okey, dekat Asia Pacific, you tengok Malaysia. Yang lain kita tak tengok, tak minat, you tengok Malaysia. Nampak tak? Dia tak kira 1 tahun ke, tak kira 3 tahun pun dia naik. Malaysia positif. Dia naik. So bermakna apa yang Sipu cakap tadi adalah sudah justify. Sudah jadi bukti. Bukti sebenarnya industri Malaysia dia tak ada negatif langsung. Dia naik. Hanya siapa yang naik. Kalau bukan anda, you kena apalah? You kena bagi insaf dirilah. Kalau bukan anda yang naik, you kena insaf. Kenapa bukan saya? Kenapa orang lain? Insaf. Okey? Bagi insafkan diri supaya buangkan semua benda-benda yang dulu you fikir tak betul punya semua kasih buang. Jangan kena tipu. Faham tak? Jangan kena tipu. Okey? Malaysia dia naik. Malaysia dia naik. Okey? So kita tengok lagi. Ini adalah retail sales. Retail sales, kita tengok Malaysia sebenarnya dekat top 6 tau. Hello. Satu dunia kita berada di top 6. Top 6 ranking. Dan yang atas ada yang naik, ada yang turun, tapi kita kekal naik. Kita kekal positif sepanjang 3 tahun ini. Nampak tak? 3 tahun ini, tadi nampak global ada jatuh, tapi bukan Malaysia jatuh tau. Global jatuh adalah, you tengok ini, banyak yang merah punya. Rusia, itu tempat yang peperangan. Betul? Indonesia, United Kingdom. So ini Poland, Australia, Filipina. Ini tempat jatuh. Ini yang PU global sales jatuh, bukan Malaysia. Sebenarnya Malaysia adalah penyumbang untuk kenaikan. Hanya negara lain yang tarik sales dia jatuh. So jangan bagi tengok itu global. Faham tak? Kalau you tengok global, you kena tipu lah. Nampak? Kalau you tengok global, orang tunjuk you, you tengok sudah jatuh. You kena tipu lah. Kita kena tengok asing. Asing Kenapa? Because you tak buat di tempat lain pun. You hanya di Malaysia. Apa itu Rusia jatuh apa kaitan dengan kamu? Betul tak? Tak ada kaitan langsung dengan kamu. Kenapa you cakap itu ada kaitan dengan you? Yang jatuh itu tak ada. Malaysia naik. Sepanjang masa naik. Okey? So kena ingat. So ini adalah apa? Ini adalah sales share mengikut produk. So adakah kita betul? Bila kita dekat Forever, kita fokus apa tahu? Ini adalah jenis-jenis produk yang dijual melalui direct selling. Okay? Yang pertama adalah wellness. Global 30%. Nombor 2, cosmetic personal care. Nombor 3, household good. Nombor 4, ada produk
financial service, lepas tu ada book, buku pun ada orang jual, toy pun ada, ini home improvement, food stuff pun ada, beverage, minuman, semua pun ada. Tapi kita tak perlu tengoklah yang kecil-kecil. Kita tengok Forever adalah syarikat yang fokus kepada wellness, kesihatan. Okay? Dan di Asia Pacific kita pun sudah di tempat yang betul. Kita bukan macam yang lain. Kita 41%. 41.9% wellness keseluruhan adalah di Asia Pacific. So, bila ini tunjukkan apa? Ini tunjukkan kalau kita sambung fokus wellness, fokus aloe vera gel, fokus minyak ikan, minyak zaitun, fokus delima, itu parmesan, fokus madu. Kita fokus wellness. Kita akan menang. Because kenapa? Ini adalah penyumbang utama. Faham tak? So kita sudah ada company yang betul. Kalau you buat company yang mungkin jual apa, jual emas kah, jual ini apakah, jual buku kah, jual toy kah, you mungkin adalah company yang salah. Because itu tak banyak. Itu kecil saja. You mau kaya pun susah. Jangan tak pandai. Jangan kena dipengaruh pergi jual benda-benda lain yang tak ada kaitan dengan wellness. Okay, ada bukan tak ada. Ada orang yang tak pandai. Oh, yes, saya di company yang salah. Yes, ada orang terjoin company yang tak betul. Itu sebab you salah lah. You di Asia Pacific, tapi you dapat you mungkin jual benda yang bawah ini, itu bermakna 0.6%, ada financial 0%. Tak laku langsung di Asia Pacific. Jangan buat. Jangan buat, okay? Lepas tu kita tengok lagi. Sale of wellness product mengikut negara. Mengikut negara. Okay, Malaysia 47%. Kita tengok Malaysia 47% bermakna separuh daripada company MLM di Malaysia adalah niaga produk kesihatan. So takkan kita tak pandai lagi mau pergi jual benda yang tak ada kaitan dengan kesihatan. Faham tak? Kita mesti kena buat yang ada kaitan. 47%. Ataupun you tengok Singapura pun sama. Kalau you dari Singapura 55%. Betul. Filipina pun sama. Macam downline Sipu pun cakap, you sudah betul di company yang betul. You kena yakin dan setia. You buat, pasti you akan berjaya. Faham tak? So tapi negara lain dia kecil. Betul tak? Itu Germany ini semua kecil. Dia tak banyak. Argentina, sangat teruk, 5% saja. Dia tak banyak. Kalau you duduk sana memang tak laku lah. Memang tak laku. So sangat penting kita mau tengok ini, okay? So last kita nak tengok. Ini adalah apa? Ini adalah peratusan wanita, kaum wanita yang dalam direct selling, dalam MLM. Okay? So ini secara keseluruhan, okay? Dalam industri MLM 65% adalah kaum wanita. Bermakna kaum wanita lebih agresif dan lebih aktif dalam MLM. Okay, ini adalah betul. Ini adalah betul. So bila Sifu tengok network Sifu pun sama. Sifu akan tengok sama ada kita punya binti. Yes, kaum binti. Ramai ke tak ramai? Kalau kaum binti tak ramai itu bahaya tau. Itu bahaya. Kenapa Sifu cakap itu bahaya? Because kalau tak ada kaum binti dalam Forever, so bermakna siapa nak pergi jual produk? Tak ada orang share produk tau. Kalau bin, semua bin, mereka hanya main marketing plan saja. So itu sebab kalau you tengok satu MLM company, kalau itu MLM company hanya ada lelaki saja, okay? Sifu bagi tahu you, 80-90% adalah scam. Adalah money game. You percaya apa Sifu cakap? Kalau you pergi jumpa satu company, semua lelaki tau. Itu binti you tak jumpa seorang pun. Faham tak? Itu adalah apa? Itu kemungkinan besar adalah money game. Adalah scam. Okay? Tapi kalau you jumpa majoriti adalah kaum wanita, bermakna ini bisnes dia lebih tulen. Dia lebih genuine. MLM.
Tapi ingat kita pun tak boleh banyak sangat. Kalau banyak sangat dia sudah jadi tak balance. Tak balance. Okay, macam dalam BOI, you tengok apa kelebihan BOI. Okay, BOI kelebihan itu adalah kita membina couple. Kita membina pasangan. Suami, isteri sama-sama dalam bisnes ni. Macam Sifu. Macam Sifu main MDM. You tengok ramai adalah suami, isteri. Pasangan. So kita telah menaikkan itu percentage kaum lelaki supaya lebih balance lagi. So you boleh tengok dalam ini konteks Malaysia kita ada dalam 65% yang paling tepat tau. Sifu boleh kata paling tepat 65% satu saja negara dekat dunia yang sama dengan global 65%. So yang lain tak balance. Macam di Australia tengok 80% adalah kaum binti. Sifu tak tahu itu bin semua pergi mana. Faham tak? Mungkin ini binti semua curi-curi buat lah. Itu suami tak tahu suami tak support. So itu bini curi-curi buat. Ini memang tak happy lah. Kalau macam tu susah lah. Kalau semua kaum binti semua mau buat bisnes macam mau curi macam itu memang pening, betul tak? So tak boleh. Itu sudah tak balance tak cantik. Faham tak? So you kena tengok. India dia special. India zone dia special. India satu negara saja Sifu sangat pelik lah. Dia bin lebih banyak daripada binti. Faham tak? Binti tak banyak tapi bin banyak. 40% kaum binti saja. Tapi 60% adalah kaum bin. So ini bagi Sifu pun tak sihat lah. Tak sihat because dia tak betul. Dia terbalik. Dia terbalik dengan ini average So bermakna ini tempat mungkin di India banyak company dia mungkin akan buat money game. Faham tak? Dia tak banyak buat jualan, dia cakap business plan itu bahaya. Itu bahaya, Sifu boleh nampak. Okay? So yang lain kita boleh tengok Jepun pun sama. Banyak apa? Kaum wanita. Okay, tak balance. Bagi Sifu tak balance. Kalau nak balance macam BOI. Okay, kita akan kekalkan figure ini. Kita tak nak kasih dia jatuh tau. Kalau ini Malaysia nanti kaum binti naik sampai 80-90% bermakna nanti semua kaum binti semua curi-curi buat. Semua curi-curi buat. Lelaki dia memang tak setuju lah. Itu sebab dia naik sampai 80-90%. Tak ada bin pun you nampak dalam bisnes ini. Itu memang dahsyat. Malaysia betul. BOI lagi betul. BOI kita memang ada figure ini. 65% binti, 35% bin. Ini figure ada pada BOI. Okay? So that's why you ada di tempat yang betul, grup yang betul, grup yang sihat. Tak ada alasan lagi lah. Tak ada alasan lagi. Kenapa kita tak boleh berjaya? Kita semua pun betul tak? Alignment semua sudah betul. Okay? Faham tak? So ini sangat penting. Okay. So ini adalah apa? Ini adalah GDP. Ini data dahsyat gila. You orang boleh sangka tak? You orang boleh teka macam ini. Malaysia adalah penyumbang negara yang penyumbang paling tinggi GDP bagi satu negara. Malaysia 2.117%. You tengok itu Jepun begitu hebat ke, USA begitu hebat ke, tapi mereka hanya menyumbang 0.274% saja kepada GDP Jepun. Tapi Malaysia kita menyumbang 2.117% tau. GDP kepada negara. Bermakna apa? Bermakna ramai rakyat dekat Malaysia adalah bergantung kepada direct sales. Adalah bergantung kepada MLM. You faham tak? You kena faham, baca data macam ini. So you sudah bukan saja di industri yang betul, di tim yang betul, you di negara yang betul. Inilah tempat yang paling ramai MLM punya orang. You boleh cari.
compare dengan yang lain. You pergi Jepun ke USA ke, you tak jumpa orang begitu ramai buat MLM. Tapi di Malaysia, negara yang paling ramai pengedar yang buat MLM. Dan menyumbang 2.117% daripada GDP negara. Kita lagi menang daripada setengah negeri tau. Setengah negeri dekat Malaysia pun tak ada penyumbang GDP begitu banyak. Faham tak? So dahsyat tak? Siapa rasa industri MLM di Malaysia tengah meletup? Tulis satu dalam chat room. Okay, tengok baik-baik. Ini data tau. Ini bukan Sifu main cakap. Okay, ini semua data dari Global. So Malaysia menyumbang GDP. Okay, dan direct selling tidak akan hilang dekat Malaysia. Kenapa? Kalau kerajaan tak jaga direct selling, tak jaga MLM, ramai orang akan hilang rezeki. Ramai orang akan hilang income. Kenapa? 2.117 GDP itu adalah satu figure yang memang gila. Saya bagi tahu you, gila. Okay, kita sudah menang banyak industri dekat home Malaysia. So Sifu harap semua di sini hari ini Sifu share data kepada anda semua di sini supaya anda cepat sedar, cepat bangun daripada mimpi kamu. Kalau you masih ingat ini industri tak baik, ini industri tak sihat, ini industri jejas, so Sifu nak you bangun dengan segera. Okay, yang jatuh itu adalah anda. Okay, yang jatuh itu bukan industri. Yang jatuh itu adalah anda sendiri. Yang masalah itu adalah datang dari anda sendiri bukan itu industri. Jangan kena jangan dipengaruhi oleh cakap-cakap yang tak betul. Okay? So Sifu nak semua hari ini nampak dengan jelas. So rock the boat. Siapa nak pergi rock the boat? Jangan cakap tak boleh fight lah, tak boleh layak lah Sifu because industri tak ada baik lah. You masih dalam mimpi. You belum bangun lagi. Okay? Sifu nak bagi tahu you kena cepat bangun, cepat sedar. Okay? So ini adalah antara data-data yang Sifu nak share hari ini. So seterusnya Sifu nak buka pentas kepada anda semua buat sharing. So first kita nak jemput princess kita Zuraida. Okay, good morning Sifu. Selamat pagi. Assalamualaikum semua BOI family. So hari ni, Masya Allah, nampak ada muka-muka baru juga Sifu. So saya pun dah lama tak share Sifu. Semalam sebenarnya nak grab tapi tak sempat juga. So saya perkenalkan diri, nama saya Zuraida binti Ceha. Dah berada di Forever selama 5 tahun. Alhamdulillah. Okay. So hari ni Kak Zu nak share. Tapi sebelum Kak Zu share, Kak Zu nak tanya you all semua. Pagi ni dah tanya kepada diri kita sendiri. 3 perkara yang akan kita buat membuatkan hari ini kita akan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Kalau dah, say yes. Kalau belum, buatkan sekarang. Okay? So first of all, Kak Zu dah cakap pada diri sendiri. Okay, aku nak buat 3 perkara. Yang pertama, jadi orang pertama yang nak share dalam Teppanyaki. So sebab apa? Semalam dah dapat ilmu daripada Sifu melalui mengenai data ni dalam English. So hari ni revision dalam bahasa Melayu pula. So lebih faham lagi. Memang betul kata Sifu, kalau bisnes jatuh bukan sebab bisnes tapi adalah sebab diri kita sendiri. Data tidak boleh menipu tapi diri sendiri yang menipu sebenarnya Sifu kan? Okay? So first of all, kita kena betulkan diri kita sendiri dan back to the track insya-Allah sebab kita ada 3 perkara yang sangat-sangat hebat dalam BOI. Yang pertama sekali kita ada satu platform yang sangat baik iaitu platform Forever Living. Yang kedua, kita ada mentor yang sangat-sangat committed untuk bagi sepenuh pengorbanan, sepenuh ilmu kepada kita semua. Tengok Sifu pagi-pagi dah bangun buka Teppanyaki untuk kita semua. Dan yang ketiga, kita ada sistem BO International 9333 yang telah terbukti hebatnya. Bak kata Sifu tadi, dalam BOI kita ada banyak pasangan yang menyumbang dalam kita punya GDP tadi. Dan of course kita ada bukan pasangan yang biasa-biasa, pasangan $1 million mentor dan juga the most successful people in Malaysia. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua Sifu, saya nak share kesyukuran saya. Okay, kita selalu blast apa saja link yang kita ada dalam BOI sebab BOI banyak sangat ilmu
banyak saja kelas-kelas yang ada, even termasuk kita punya upline day sendiri, kita punya apa saja ilmu yang kita dapat, kita blast link. So Sifu, ini pengalaman baru bagi saya Sifu. Saya blast link kelas untuk Rich Academy Global 2 hari sebelum event di KL di Kajang, iaitu Elo Experience Day. Suddenly orang tu mesej saya pagi event tu sendiri. So saya kata, oh event ni dah lepas, tapi saya akan bagi link untuk you refresh balik. Tapi pagi ni, hari ni saya kata, kita ada event yang sangat-sangat hebat. Disebabkan you contact I, so I bagi you seat percuma untuk you join event ni. So apa yang bestnya, dia datang bersama dengan isteri, bersama dengan anak dia. Okay, dan yang lagi best, penyampaian daripada JLT Sida, GEP 1 hour, and then demo daripada MDM Fiona sendiri. Memang best sangat-sangat, membuatkan happy hour menjadi macam jual ikan Sifu. Macam jual ikan, VIP SYJP sampai 11 orang, termasuklah I punya prospek yang I tak kenal. Hanya hari tu saja yang I kenal. So alhamdulillah, VIP di masa event tu. Dan Kak Zul nak cakap untuk you all semua, kalau ada event apa saja di seluruh Malaysia, especially daripada BOI sendiri ataupun daripada company, blast lah sebaik mungkin. InsyaAllah, kita tak tahu rezeki tu daripada mana Allah akan bagi dan bila. Inilah yang berlaku. Dan Kak Zul yakin semua kat sini memang nak berjaya. That's why you all berada dalam Terpayaki hari ini. Okay, dan last but not least Sifu, saya rasa bersyukur even malam tu diuji sedikit Sifu, because bila I balik kereta I rosak. So kereta I rosak dan I sangat-sangat bersyukur ada support system yang sangat best. MDM Jeki dengan isterinya sanggup hantar I sampai ke tempat yang berlaku kereta rosak tu. Tunggu I, MDM Jeki tunggu I sampai pukul 11 malam. So I so thankful. Dan juga kepada MDM Fiona, kepada JLT Yusida dan juga JLT Razwan sendiri yang betul-betul risau tentang I pada masa tu. Dan I cakap dengan husband I tak menangis, I tak sedih. I cakap, alhamdulillah benda ni berlaku selepas selesainya event. So I rasa syukur because I hadirkan diri pada masa event tu dan I dapat banyak sangat ilmu. Yang first kali bila JLT Yusida sampaikan GP, dia menaikkan semangat. Dan yang kedua, bila MDM Fiona sampaikan demo dan juga ilmu-ilmu tentang produk, yang cara penyampaian beliau bagi saya membuka mata kepada semua orang. Kalau aku tak pandai pun aku boleh jadi jutawan macam tu. Because MDM Fiona kata, oh yang ni kalau I explain pun sangat-sangat susah, dia cakap macam tu. So itu membuka hati orang yang mungkin dia punya pendidikan tak tinggi ataupun dia kurang nak memahami pada waktu awal ataupun permulaan di dalam Forever Living. So itu membuatkan dia yakin, aku boleh buat sampai ada nak beli set demo pada masa tu juga. Kan? So bersyukur sangat-sangat, support system yang sangat baik dan hubungan erat dalam BOI ni macam satu family yang tak boleh diputuskan. Dan insyaAllah semoganya ianya berkekalan dan kita sama-sama doakan kita semua berjaya bersama dengan Sifu di pentas dunia. Okey, itu sahaja Sifu. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, so thank you dan memang kita ada banyak event sekarang. Sifu nampak ada event online memang penuh lah, full house. 500 packs setiap GP. So ada yang minta mau tambah sampai 1000. Okay. Setiap kali Sifu rasa dalam 600-700 orang adalah setakat ini. So dan offline pun sangat berjaya. Offline pun banyak VIP yang join satu event boleh sampai lebih 10 orang VIP join forever. So kalau formula sudah betul, Sifu rasa kita kena continue, kena sambung lah buat benda ini repeat. Because formula betul jangan tukar. Guna formula yang betul untuk meletup untuk menguasai pasaran ini. Okay, so thank you. So seterusnya, okay, kita nak jemput MDM Coach Lin. Hai Sifu, Assalamualaikum semua. Selamat pagi Sifu. Pagi.
Lama tak sharing kan. Okey, alhamdulillah hari ni dah almost saya rasa nak dekat setahun kot. Tak sharing dalam Tempayaki, sangat lama mendiamkan diri. Okay, since saya pregnant, sampailah saya bersalin, macam-macam kompilasi yang saya terima buat saya rasa macam sangat down, macam hilang arah dan sebagainya. So hari ni saya nak share 3 kesyukuran. Okay, kesyukuran yang pertama adalah experience saya waktu saya caesar itu. Ini adalah baby yang kelima. Okay, yang 4 sebelum ni semua normal. So yang kelima ni saya caesar. Saya caesar pada kandungan saya 38 minggu. Sebab waktu tu baby saya 3.91 kg. Baby Alo. Dia hebat sangat dalam perut kan. Sampai besar 3.91 kg. So saya memang ada slip disc. So saya tak boleh epidural waktu tu. Saya kena full bius. Apa yang saya nak cerita, waktu saya full bius tu, saya kena masuk tubing tau. Tubing, kalau kita full bius kan kita kena masuk tubing. So paru-paru kita akan dikontrol oleh mesin. So waktu tu biasanya bila kita sedar, kita akan rasa macam sakit kat tekak tau. Saya waktu saya sedar, saya memang akan rasalah sakit tekak tu macam berenyang-renyang macam tu kan. Tapi Alhamdulillah sepanjang saya sakit tu, bila kita sakit tekak tu kita akan batuk tau. Bila kita akan batuk, kita punya tempat caesar tu sangat-sangat nilu dan sangat-sangat sakit. So apa yang saya buat, saya makan bipropolis dengan madu, memang standby je kat tangan. Dan nurse dia standby plastik muntah tau. Biasanya dia kata orang yang caesar ni dia akan muntah. Lagilah macam saya full bius, saya memang akan muntah lah. Tapi memang saya tak muntah waktu tu. Dan saya dibekalkan morfin. Okay, so kita picit morfin tu, kalau tak tahan kita tekan morfin tu. Doktor sangat amazed sebab dia kata saya tak berapa nak guna morfin tu. Sebab saya rasa macam okey je, tak adalah sakit sangat. Dan saya tak muntah, lepas tu tekak tu tak adalah rasa gatal sangat. Memang sangat amazing sebab apa? Sebab keluar je daripada operation room tu, saya terus ambil satu cawan aloe vera dan satu cawan pomostin, lepas tu saya teguk madu dan saya telan garlic juga. Dan waktu saya keluar waktu tu saya keluar dalam pukul 9 pagi, saya start masuk bilik operate sampai pukul 12. Saya buat 3 major operation. Yang pertama keluarkan baby yang nak dekat 4 kg. Yang kedua saya ada sis 7 cm di tube di saya punya kilang ovari tu. Tapi doktor sangat terkejut sebab bila scan tak nampak pun sis tu yang 7 cm dan saya tak pernah rasa sakit sepanjang saya mengandung ataupun sepanjang sebelum-sebelum ni. Memang tak pernah rasa sakit dan doktor sangat terkejut bila dia kata saya tak sakit pun benda tu sebab dia twisted ovarian cyst. Lepas tu yang ketiga saya buat PL, saya potong tube fallopian sebab saya dah tak boleh nak mengandung, banyak risiko kan. So potong. So 3 major operation tu. So saya keluar pukul 12, saya sedar pukul 12. Petang tu dalam pukul 7 tu saya dah boleh pergi ke tanda sendiri. Okay, memang okay je, tak ada masalah, Alhamdulillah. So luka caesar pun baik dan yang paling best, baby langsung tak ada kuning. Okay, dan kepala baby tu ada serdak-serdak aloe vera gel. Kan biasanya baby kalau keluar, dia orang punya kepala tu macam bergerak kan. Tapi untuk baby Aulia, memang tak ada apa-apa, bersih gila dan kepala dia kalau ibu kata tengok ada aloe vera gel kat kepala dia. Memang nampak macam gel aloe vera penuh kat kepala. Sangat amazing dan kulit dia sangat cantik lah. Memang tak ada apa-apa pun. Memang moist gebu macam tu. Alhamdulillah. Lepas tu saya punya jiran sebelah tu dia kena buang rahim sebab dia ada PP type 4. So dia tumpah darah sebanyak 6 liter tau. 6 liter, lepas tu waktu tu saya bagikan dia garlic. Okay, waktu saya bagi dia garlic, lepas tu saya terus cakap dengan dia ada FB tak atau TikTok ke atau IG ke akak nak add. Okay, saya nak cerita satu tricky kat sini. Okay, bila saya add, saya terus suruh dia follow saya punya TikTok, IG dan sebagainya kan. Okay, waktu kita bagi tu mungkin dia rasa macam, dia kata okey lah kak, saya punya perut okey. Bila kita lepas operate ni, kita akan rasa perut kita macam berangin tau. Sebab usus kita dikacau dan sebagainya kan, so rasa macam bloated tau. Lepas tu bila dia makan garlic, saya bagi madu, waktu tu dia rasa macam okey perut dia. Lepas tu saya pun, bila dah balik rumah, tiba-tiba dia kata akak, yang akak share dekat TikTok tu,
okey ke untuk baby kuning, baby saya kuning, dia cakap yang tu. Nampak tak betapa pentingnya medsos. Kadang-kadang bila kita close orang dekat situ, dia tak close tau. Kita cerita macam-macam ni kan, dia pun macam lah Kak dia nak menjual kan macam tu. Tapi bila kita add diorang ataupun aktifkan, bawa diorang ke medsos kita ataupun rumah di alam maya kita, nanti dia akan PM dan alhamdulillah orang tu dah pun VIP sebab dia makan pomostin, dia makan forever light saya bagi, dia punya baby terus turun drop kuning dia, lepas tu susu dia pun banyak dan luka Caesar dia pulih. Kan macam Sifu cakap tadi, saya nak sentuh sikit pasal medsos ni. Macam Sifu kata tadi, orang banyak komplain, kita punya bisnes jatuh kan. You nak tengok tak? Kalau you tengok dekat medsos, saya ni macam sakit hati sangat tau Sifu. Sebab saya tengok dekat TikTok ataupun IG sangat banyak video orang MW. Saya macam stress lah macam tu kan. Sangat ramai. Maksudnya apa tau kat sini sekarang ni, industri MLM dah diterima oleh peringkat muda. Maksudnya industri kita dah diterima. Kalau dulu orang sebut je MLM, orang skeptikal tentang MLM. Orang tak boleh nak terima. Tapi you tengok, kalau you tengok MLM dekat MW, dekat MW kebanyakan saya tengok geng-geng founder semua dapat pergi sana. Orang yang saya cuba dah close pun sampai ke sana. Saya kata kenapa kita gagal sedangkan diorang tu paling tinggi pun 21%. Kita 48% tapi kita masih tak boleh nak beat diorang tu. Rasa macam sedih tau. Okay, so sebab tu kita kena bekerjasama. Sifu kata industri kita tak jatuh. Kita tengah nak menaik. Kita naik dah pun kan. Tapi cuma kegagalan kita berada di media sosial. Kita tak cerita pun. Kalau you ingat balik, okay, 5 langkah pertama. 5 langkah untuk berjaya yang pertama. Yang pertama adalah kita kena senaraikan 50 hingga 100 orang prospek. Tu tak? Dan yang pertama, 80% sebenarnya adalah daripada produk demo. Sifu dah cakap 20% adalah daripada marketing plan. Jadi di mana you all di media sosial mempromote kita punya produk? Tak ada. Sedangkan Sifu dah kata 80% orang tertarik kerana produk. So apa tanggungjawab kita untuk cerita pada orang? Di mana tanggungjawab kita? Kita adalah branding. Kita adalah orang yang perlu cerita. Kita adalah marketing. Kita kena cantik, kita kena kurus, kita kena kaya sebab kita bawa forever. Kenapa nak malu nak cerita forever sedangkan forever in the world? Kita adalah pengeluar aloe vera terbesar kat dunia. Marah pula kan. Geram kan sebab kita tak nak bekerjasama. Kita tak support each other. Kalau kita nampak video kawan-kawan kita kat TikTok ataupun IG, saya jarang nampak orang support each other. Berbanding dengan Embrace, sangat support. Macam mana ranking kita nak naik? So bukan kita tak bagus, tapi kita tak kuat lagi. Kita culas. Kita hari ni buat video, esok tak buat video. Okay, kalau kita tengok orang MW dia saja, cuba tak MW banyak sangat. So bukan salah industri, tapi salah kita yang tak berapa nak rajin. Kan? So yang ketiga, kesyukuran saya bersyukur sangat sebab kita dah start kelas Sifu kat Seremban. Kenapa saya buat kelas? Sebenarnya saya baru 53 hari, saya dah tak senang hati. Hari ke-30 pun saya dah tak senang hati. Saya dah rancangan tim untuk buat kelas sebab bila saya buat kelas, kita first hari tu kita buat resipi Forever Light kan. Lepas tu kita panggil Dr. Pau juga. Lepas tu yang kedua kita buat some exercise. Yang ketiga ni kita nak buat snacking pula. Bila kita cerita tentang Forever Light, kita bagi rasa diorang, Forever Light ni boleh makan macam ni yang ni boleh buat macam ni So kita rasa macam saya ni rasa ya Allah, aku dah cerita online kelas dah banyak tapi korang masih tak nampak kan, nampak tak touch offline tu tak sama. Okay, so that's why saya turun padang. Okay, kita bagi rasa, kita tunjuk resepi yang betul dan bila kita bagi rasa, semua orang baru nak beli Forever Light, semua orang baru nak beli fiber, semua orang baru nak beli nektar. Rupanya korang sebab tu 80% adalah produk. Pegang produk tu sebab produk kita yang terbaik. So saya nak jemput ramai-ramai kan, kita promote sikit. So minggu ni kita ada kelas dekat Seremban juga. Kita akan bawa 2 orang ex-coach Herbalife. Sebenarnya dalam tim saya ada ex-coach Herbalife 2 orang, Kak Isma dengan Kak Ida.
yang akan bawakan tajuk tentang body fat. Okay, macam ni kita nak kenal body fat, apa tu visceral fat, lemak dalam badan. Sebab kita sebagai konsultan, kita kena tahu ilmu-ilmu tu. Macam mana kita nak cerita dengan orang kalau kita tak ada ilmu. Okay, so saya akan bawakan Kak Isma bercerita tentang body fat dan Kak Ida akan ajar macam mana cara nak buat snacking. Snacking yang mudah lah. So jemput beramai-ramai ke Center Seremban, insyaAllah. Saya akan ada kat situ hari Sabtu ni pukul 1.30 tengah hari sehingga pukul 4 petang. Okey, itu sahaja Sifu. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. So kita ucapkan tahniah kepada Lin. Sudah akhirnya sudah boleh keluar. Selepas 1 year many moon, okay. Dan tahniah dapat alo baby yang sihat, okay. So kita sama-sama doakan tim Seremban, tim Lin terus meletup capai semua insentif pada tahun ini, okay. So okay, sebelum Sifu lupa Sifu sudah share kalau siapa yang dapat data lebih jelas lagi apa yang Sifu share tadi, Sifu sudah bagi link sana, you klik, you boleh masuk, boleh baca lah semua the latest lah. Ini bulan 8 2023. Ini semua adalah yang latest punya research data, okay. So thank you. So seterusnya, okay, kita nak jemput Aisyah. Aisyah tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Morning Sifu. Okay. So Alhamdulillah Aira nak share kesyukuran. Okay. So, 23 hari bulan 8. Alhamdulillah Aira dah capai manager. So memang Aira fight betul-betul sebab Aira nak buktikan bila kita ada dekat sistem yang betul kan. So dalam tak sampai 4 bulan lah. Alhamdulillah Aira dapat capai juga manager. Dan apa yang Aira nak share tips dekat sini sebenarnya satu kita kena betulkan otak kita kan. Macam Kak Miza cakap kan. Jadi kita kena betulkan otak kita, kena betulkan mindset kita. Kita dah ada dekat sistem yang betul kan. Jadi kita dah nampak kita dah ramai sangat jutawan, ramai sangat leader-leader kan. Jadinya kita kena buat je, okay. Kita tengok macam mana diorang boleh berjaya. Diorang dah kata dah ada jalan highway kan. Kenapa kita nak ikut jalan lama kan? Jadi kita kena ikut. Kita kena follow naik highway juga. Okay, jalan shortcut juga. Jadi memang Aira nampak kat sini memang kena betulkan otak. Bila kita betulkan otak memang sangat senang nak capai manager, okay? Okay, lepas tu yang kedua, Alhamdulillah Aira pun dah berjaya dapatkan seorang supervisor dan Aira pun ajar benda yang sama dekat dia. Otak kena betul, kena percaya kita boleh dapat kan, kita boleh buat. Sebab dekat sini bila otak kita betul, jadi kita akan buat je. Sebab kita dah ada sistem yang betul kan. Tapi kalau kita dah ada sistem yang betul tapi kita tak buat, tu yang jadi macam tak capai lah kan. Jadi kita kena buat juga. Okay. Lepas tu lagi satu, macam Aira, Aira memang Aira buat seorang-seorang sebab suami dia support. Dia support tapi dia kata dia takkan ikut lah Aira buat bisnes. Sebab dia ada minat dia kan. Tapi kat sini Aira buktikan dekat dia. Aira buat juga kan. So Aira kata Aira nak lawan dia punya gaji kan. Aira nak fight. Kalau boleh gaji Aira lagi tinggi daripada dia. So alhamdulillah kan Aira boleh lawan gaji dia kan. Lepas tu dan Aira juga alhamdulillah sekarang ni apa yang Aira nak share, kita kena jaga kita punya team lah kan. So alhamdulillah Aira punya team pun dah ramai yang fighter kan. Macam Sifu kata, kita nak dapat fighter, kita sendiri yang kena jadi fighter. So memang Aira ingat pesan Sifu. Jadi setiap kali Aira nak down ke, memang Aira tak boleh, aku kena jadi fighter, aku kena jadi fighter. Okay, sebab kita nak tunjuk dekat kita punya team kan, kita nak tunjuk kat dia orang pun boleh jadi fighter kan. Masya Allah. Okay, so yang seterusnya Aira nak share macam kita jangan rasa kita down ke apa kan, rasa tak best ke kan. Sebabnya kita ada upline kita kan. Jadi kalau kita rasa macam kita down, kita tak tahu nak buat apa, kita kena selalu contact upline kita. Kita kena share hari ni apa lagi nak kena buat kan. Kita kena selalu tanya. Jadi bila kita selalu tanya, kadang-kadang yelah
kita aim contoh macam Aira yelah pernah jumpa dengan Kak Miza kan. Waktu Kak Miza kata Aira nak capai semua, Aira kena aim CBM. Jadinya Kak Miza pun dah share. Okay, macam mana kalau kita nak aim CBM tu, kita kena yakinlah dengan Allah kan. Jadi kita doa, ya Allah, aku nak sangat CBM. Aku tak tahu cara macam mana nak dapat, tapi aku tahu kau mesti bagi. Jadi Aira pegang ayat tu, Aira pegang doa tu. Jadi memang selalu Aira doa. Dan alhamdulillah kan, Masya Allah, memang kata sekejap je, okay? InsyaAllah Aira akan fight juga CBM. Okay, doakan, okay? Kita semua pasti boleh. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih Ibu. Okay, thank you. So kita ucap tahniah kepada Aisyah dapat manager level. So dalam Art of War, manager hanyalah permulaan adanya permulaan. So yang penting adalah Aisyah tu sudah dapat apa? Sudah dapat pasport untuk naik cruise. So sebagai manager anda sudah boleh mula nak layak bagi rock the boat. So pegang peluang ini. So di samping you fight CBM, you boleh terus selesaikan juga rock the boat. Okay? So kita sama-sama doakan Aisyah tu dan tim capai semua insentif pada tahun ini. Okay? So seterusnya, okay, kita pergi Melaka sekejap. Kita nak jemput Farisa. Okay, morning. Thank you Sifu. Assalamualaikum. Okay, boleh dengar Sifu suara? Boleh. Okay, so terima kasih Sifu sebab actually semalam dah janji dengan Sifu hari ni nak sharing. So hari ni saya tunaikan, saya akan sharing. Sebab semalam masuk Teppanyaki English tak sempat nak sharing. Okay, so 3 perasaan, excited, motivated and feel so strong. Okay, sebab actually sepanjang actually Farisa jarang sharing dekat Teppanyaki. Yang selalu sharing adalah Zam, husband lah. So actually kami both memang buat forever. Okay, so macam Sifu cakap, Ben dan Benti, alhamdulillah kami berdua memang dua-dua fokus dekat forever. Okay, so dekat sini actually saya sahut cabaran Simo. Okay, Simo ada mesej cakap, Farisa you kena keluar, you kena sharing, you kena cakap, okay? Dan you kena share ilmu yang you ada, expertise yang you ada, jangan simpan seorang-seorang, okay? So ini yang saya buat sekarang, okay? So alhamdulillah sepanjang Farisa join forever, actually memang ada naik turun, okay? Tapi apa yang Farisa nak share adalah benda yang positif. Okay, positif saja. Yang negatif Sifu cakap kita tolak tepi. Sebab positif, yang negatif tu kita anggap sebagai satu cabaran yang kuatkan kita untuk hari ni. Okay, so dalam bulan Ogos juga hari tu Farisa ada join satu NLP training which is macam Sifu cakap, bila market dekat luar sangat bagus. Tapi kita salahkan market, tak boleh buat bisnes, tak boleh apa. Tapi actually memang salah kita sendiri. Okay, masa training tu Farisa memang belajar tentang responsible. Okay, actually responsible ni adalah maksud dia adalah salahkan diri kita. Okay, sebab bila kita ambil responsible, kita take action, maknanya kita tahu setiap apa yang berlaku sekeliling kita adalah salah kita. Tak kira lah waktu tu kita tengah down ke, tengah tinggi ke, tak kisah, kita tetap kena salahkan diri kita. As a leader, apa saja yang berlaku, kita kena tengok benda tu berpunca daripada diri. Okay, kita kena take responsible. Tak kira lah apa sahaja. Okay, so you all yang mana dekat luar yang rasa down, tiba-tiba team hilang ke apa-apa saja, you all teruskan. Okay, teruskan. Sebab macam Farisa dengan Zan, kita orang sebenarnya tak apung-apung di atas lautan. Sebab okay, tapi kita syukur sebab kita ada BOI system which is setiap boleh katakan selalu Sifu buat kelas which is boleh support kita punya moral. Bila ada event, you all kena join. Join bukan untuk upline you, bukan untuk sesiapa. Itu untuk diri you sendiri supaya you boleh boost up you punya energy. Okay. So next Farisa nak share kesyukuran Sifu. Farisa dapat satu new VIP daripada JB. Nama dia Ifa. Dia turun daripada JB ke Melaka sebab nak dapatkan consultation tentang forever living. Dia jumpa Farisa dekat TikTok sebab dia ada masalah ketulan di leher. Okay.
So masa tu dia datang, dia tunjuklah leher dia bengkak and everything. So dia nak cuba produk ni sebab dia rasa dia ada rasa keyakinan yang Forever ni boleh bantu dia. So alhamdulillah selepas dia konsum lebih kurang 1 minggu, dia bagi tahu yang rasa sakit bila dia menelan di leher semakin berkurangan. Okay, sampai sehingga hari ni dia punya ketulan tu makin lama makin mengecil. Okay, so alhamdulillah. So next apa lagi yang kesyukuran Farisa sekarang ni adalah bila Farisa diberi peluang. Okay, sebenarnya Farisa dengan Zam selalu berbincang macam mana cara kita orang nak build up balik kita orang punya semangat, team, okay. So hari tu Farisa dapat idea which is Farisa tanya Zam, boleh tak kalau kita minta jasa baik team-team leader yang lain untuk collaboration. Okay, so bila Zam call Sifu, Sifu bagi green light. So terus kita orang collaborate dengan MDM Izalin. Thank you so much Izalin punya group sebab baru ni hari Sabtu Faisal ada join satu kelas. Yes, betul cakap Izalin. Kita as a FBO kita kena terus belajar, terus belajar. Okay, walaupun kita rasa kita dah cukup pandai, okay, kita tetap kena belajar sebab ada ilmu-ilmu yang mana kita sebenarnya tak tahu pun. Okay, walaupun Farisa dulu background medical, tapi bila masuk kelas Kak Baiti, okay, CBM Kak Baiti, dia ajar kita lebih jelas. Kenapa ada setengah orang bila dia komplain dekat kita, dia makan suplemen dah berbulan-bulan, bertahun tapi tak ada efek. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak betulkan kita punya cycle. Okay, life kita punya organ dalaman kita tak tahu. Jadi dekat situ Farisa dapat upgrade ilmu lagi untuk bantu Farisa guide team dan juga klien dengan lebih baik lagi lah. Okay, so rasanya itu sahaja Sifu. Tak ada apa nak share lagi. Okay, so saya panggil Zam sebab dia nak sambung. Okay Sifu, thank you. Okay. Hai, morning Sifu, apa khabar? Morning. Sorry ambil masa sikit Sifu. Okay, so sangat-sangat bersyukurlah kita dapat semangat daripada BOI dan especially daripada Sifu and Simu. You punya support sangat-sangat tak boleh nak dibalas lah. Sangat-sangat jasa sangat-sangat besar. So dekat sini Zam nak share sikit. Semalam Zam ada pergi dengar macam itu digital marketing punya talk. Apa yang Zam belajar dekat sana, you tengok sebenarnya kita BOI dah buat dah benda tu. Teppanyaki kita dah buat bertahun dah. Okay? Sebab apa tahu Zam cakap macam tu? Sebab semalam moderator semua cakap dalam English dekat atas stage. Lepas tu Zam tengok, Zam rasa macam kita dekat BOI dah lama dah buat benda-benda macam ni. Bagi apa tu? Bagi talk kan, and then sharing. So Zam rasa macam sangat-sangat bagus lah. Sangat-sangat bagus kita punya aktiviti, and then Zam ada plan dengan Farisa untuk buat offline punya aktiviti lah dekat Melaka. So kalau Sifu izinkan mana-mana team daripada BOI yang nak datang sekalipun, insyaAllah kita boleh sama-sama bantu, sama-sama belajar. Sebab kita satu family BOI. Mana-mana leader yang ada team di Melaka, bolehlah nanti kita akan arrange lah, tengok macam mana kita akan buat. Okay? So sampai sini saja kita punya sharing Sifu. Terima kasih banyak-banyak. So kita akan rock the boat next year insyaAllah. Okay, thank you. Okay, so yang untuk you orang kalau nak kerjasama di satu tempat satu sama lain so pastikan semua mesti kena inform MDM dulu, okay? Jangan you sendiri pergi cari leader lain tau. So at least Sifu nak MDM kena apa? Kena pasti daulai kamu ada join mana-mana event, mana-mana program because Sifu tak nak nanti jadi ramai anak yatim yang tak ada apply you kena ingat at least you kena rujuk ke atas sampai ke MDM, okay? So itu adalah nasihat daripada Sifu. Jangan suka-suka bagi call you punya sideline satu sama lain so pastikan you inform MDM dulu sebelum you buat demikian, okay? So thank you very much. Okay, dan so next kita simpan. Mau simpan dah? Sifu nak simpan ke you mau teruskan? Tak apalah, kita bagi jugalah bagi
MDM Yustida. Okay, buat closing lah. Ada? Ada. I ingat kan tak sempat. Masya Allah. Baru nak enjoy, patah balik. Okay. Hi, good morning everyone. Allah, jatuh telefon. Hai, Assalamualaikum semua. Good morning everyone. Masya Allah, congratulations pada semua yang dah masuk kita punya Tepayaki pada hari ini. Dan first of all, Kak Is nak ucapkan tahniah pada semua sekali yang telah sangat aktif, yang dah bangkit semula. Keep it up a good work. Betul cakap, semua orang sebenarnya bukannya industri ni tak bagus, tetapi kita sendiri yang downkan diri kita sendiri. Okay, Kak Is je nak buat quick update ya. Okay, firstly, nak ucapkan terima kasih juga kepada MDM Jackie ya, kerana dia menjemput Kak Yus baru-baru ni untuk bersama-sama dalam satu event di Kajang. Alhamdulillah. Sebenarnya di Terengganu lagi mereka dah ajak. Jadi sebenarnya saya memang suka berjumpa dengan orang, tetapi bila masa mengandung tu memang tak ke mana-mana lah. So once habis je hari ke-44, hari ke-45 terus pergi Malaysia Rally, okay? So Malaysia Rally, saya cakap event offline sangat powerful sebab di situ akan bina trust yang sangat tinggi tau, okay? Jadi saya ada tanggungjawab, iaitu saya diberi tanggungjawab untuk buat GEP. Okay, GEP ni adalah untuk share tentang marketing plan. Okay, saya nak bagi tahu my journey untuk GEP ni. You all tahu tak, Sifu know me very well lah kan? Sebab saya 6 tahun Masya Allah bersama dengan Sifu dalam pembentukan diri. You all tahu tak? Kita masuk Forever bukan terus-terus pandai. Kalau siapa rasa dia masuk Forever, dia dah pandai, maknanya banyak benda you tak tahu sebenarnya tau. So, waktu saya mula-mula masuk Forever Living, saya buat GP, terus saya bagi tahu, it's 4 hours we take, okay? You all boleh tengok YouTube saya. YouTube saya pada waktu itu 4 jam. Saya masuk Forever Living because of the products. So, saya sangat master product. Saya boleh lakukan banyak testimoni untuk kurus dan saya sendiri berjaya kurus. So, untuk produk, saya boleh cover kau-kau. Tetapi untuk marketing plan, I've learned the hard way, tahu tak? Sebab nak share, sebab saya bukannya dalam bahagian marketing plan, bukan. Marketing plan adalah suami saya. Dia yang faham GEP. Saya tak faham. Dia yang faham 5CC. Saya ambil masa setahun baru nak faham 5CC tau. Okey, tapi daripada 4 jam saya buat GEP tu, kemudian kita belajar, jadi 3 jam. Nampak tak? Belajar lagi, GEP lagi, belajar lagi, sampai jadi 2 jam. Belajar lagi, Masya Allah, boleh jadi 1 jam saja. Tetapi 1 jam sangat luar biasa. Saya nak update pada semua, sewaktu event di Terengganu, kita buat GEP, kita buat demo, okay, Kak Yu, lepas tu ada leader-leader lain, MDM lain yang sangat support. You all imagine tak, hanya dengan 1 jam 30 minit waktu dekat Terengganu, kami dapat close 14 VIP members. Masya Allah. Dan suasana dia jadi macam pasar malam. Kak Yu cakap dengan Razwan, Kak Yu cakap, okay, this is my first GEP event offline selepas I bersalin. So I don't know my energy macam mana tau. Tetapi Kak Yus ingat sewaktu Kak Yus mula-mula dulu dalam industri MLM, which is my first industri MLM adalah penapis air. Okay. Itu waktu saya lepas SPM. So pada waktu itu kami dimasukkan dalam satu kelas lakonan di mana kami perlu berlakon tau untuk menjadikan orang terdesak kena beli, untuk terus sign up beli macam-macam tau. So saya teringat sesuatu Azwan, I would like to try this strategy dekat Terengganu. And Masya Allah, masa tu saya tak ada fikir pun nak sign up VIP ke tak. So kita just anggap itu macam kelas GEP. Okay? Tapi bila ujung-ujung tu kan, saya kata no. Saya masih ingat CBM Jackie, MDM Jackie, dia pesan dengan saya, Yus, kalau apa-apa event offline, you tak ada CTA, you tak ada keluarkan VIP, you tak ada keluarkan any product jualan pada waktu itu right now, okay, your event is fail. MDM Jackie dia cakap masa tu pada saya dan I really thankful to him because daripada saya masuk 6 tahun dekat Forever, dia daripada awal banyak bimbing saya. Okay, walaupun kami salah, dia banyak sangat bimbing saya. So saya pegang ayat Jackie tu, saya kata okay, Terengganu ni akan fail kalau aku tak dapat VIP. So kita call to action. Korang semua macam
ramai yang terkejut pada waktu itu tengok cara Kak Yus buat call to action GP. Memang terus tau. You just imagine, makcik-makcik boleh angkat tangan selama je. Nak VIP, nak VIP, nak VIP. Korang pernah tengok tak keadaan tu? Nak VIP, nak VIP. Sampai saya pergi ke makcik tu, makcik tahu tak VIP ni apa makcik? Lepas tu dia kata tahu nak beli tu, nak beli tu. Saya kata, saya tarik dia, saya bawa dia pergi dekat slide. Makcik, VIP ni makcik, RM1,500. Nampak tak? Saya yang denial tau. I was so shocked that time. Lepas tu bukan dia je. Kawan dia cakap, ya aku pun nak go ah. Aku pun nak go. Come on. And that time, saya dapat satu idea which is, saya nak buat CTA yang orang anggap RM1,500 tu macam RM15 saja. You just imagine. Bila kita sebagai speaker, kita confident. Ini pun Jackie berkata saya. Kita mesti confident Yus. Ya, confident RM1,500. Padahal, ramai yang tak boleh close sebab rasa macam, ui mahal sangat lah. Ada tak yang rasa macam gitu? Ada tak? Bila you nak cakap RM1,500, you nak offer VIP, you rasa takut. Sebenarnya in this situation, nobody lose. Ramai rasa macam, kalau aku offer dia VIP, banyaknya duit dia aku kena ambil. No, you yang anggap dia lose. Sebenarnya in this situation, kita win-win. Kita win sebab satu VIP kita dapat duit kan? Dia win sebab dia dapat produk, dia dapat 30%. So you must very confident dengan VIP. You approach terus VIP. Dan kita tak tahu pun makcik tu boleh dapat. Boleh nak beli VIP. And they pay that time. Ada yang sanggup patah balik, datang balik. Kata boleh tak nak balik kejap ni. Kata nak apa? Kenapa makcik? Nak ambil duit. Duit kat mana makcik? Ada dalam tin. Dalam tin, kau rasa serius kau cakap, orang bukan tak nak, tapi mereka just tak yakin saja. Dan people need time to trust. But don't take long time. You dengar baik-baik. Kalau you tak ambil RM1,500 pada dia, syarikat lain akan ambil RM1,500 daripada dia. Dengar baik-baik. Kalau you right now, you tak ambil RM1,500 pada dia, mungkin MW akan ambil, mungkin QM akan ambil, mungkin mana-mana company tak apa-apa akan ambil. So you yang kena ambil RM1,500 tu daripada dia. Serius saya cakap. And that time juga. Okay? So kita macam pukau supaya right now. Lepas tu, bila kali pertama kita buat, Alhamdulillah Allah izinkan. Sebelum tu memang saya berdoa, minta Allah, ya Allah, kau hantar good quality people. Saya kena thankful kepada tim Terengganu. Sebab all leaders Terengganu, they really work hard dengan membawa orang yang bagus. Speaker kau cakap bagus macam mana pun, tapi kalau you tak bawa orang, tak jadi. Speaker bagus macam mana pun, kalau orang tu kata kita tak support, event tu takkan jadi. Okay? Jadi saya nak bagi tahu you all, bila lepas ni ada je event offline, you all kena datang. Dan all out bawa orang. Okay? Jangan you je datang. Itu game lama. Game baru sekarang, kita jual link, kita jual event because kita kena leverage. You tak perlu jadi orang yang hebat, you just kena jadi orang yang pandai leverage. Okay? Lepas tu, second one, jadi lagi. Second one jadi dekat Kajang. Dekat Kajang, again, saya tak letakkan apa-apa harapan because saya manusia biasa. Saya bukannya orang yang hebat, yang boleh cakap bagus. Sometimes mungkin kita bagus cakap, tapi rezeki Allah yang bagi. Kan? Kita mesti still kena humble, kena tahu bukan kita yang buat. So kita datang dengan tak ada apa-apa, we just enjoy the show. Lepas tu, bila kita dah buat tu, dalam 35 orang, participant only 35. Korang tengok dia punya ratio 35 participant. Korang tahu tak berapa VIP sign up pada waktu itu? Tahu tak? Kita ada sign up 11 VIP on the spot. Terus saya dapat 2 VIP pada waktu itu, saya kata dengan dia terus beli sekarang depan saya. Beli depan saya sebab kita ada apps. Jangan tunggu dia balik rumah. Jangan tunggu dia pergi bank ke apa. Right now because we have apps. Okay? Dulu saya tak confident benda ni. Saya pun orang baru, orang biasa kan. Saya tak confident macam, Kak beli terus kat apps Kak. Lepas tu saya kata, belasah lah. Okay Kak, ni dia punya dia punya apps. Okay akak download ni. Okay akak register. Okay terus kita beli Kak. Settle kerja. Sebab ingat, kalau you tak ambil RM1,500 dia, syarikat lain akan ambil.
Ingat benda ni tau. Okay? Lepas tu, saya nak bagi tahu bila ada event macam ni, make sure you bawa prospek. Itu satu. So kita boleh bantu you close VIP. Lepas tu, you kena bawa team. Sebab pada waktu itu, kita dapat close tahu tak berapa? 16 daily nutrition pack. Banyak tak? 16 daily nutrition pack keluar, 11 SYJP keluar. You rasa ini apa? Dan orang ramai yang tak tahu. Dan saya nak ucapkan tahniah pada Zuraida Shihab. You tahu tak kenapa? Dia bawa satu orang yang dia tak kenal. Dia hantar link tu dalam grup business WhatsApp. Lepas tu orang tu kebetulan datang. Dan terus orang tu dengar GEP, tengok demo Fiona pula tu. Dia cakap apa? Nak VIP lah, nak VIP. Makcik tua. You just imagine. Sampai Kak Zul kata, senang kerja Kak Zul ya, Yus. Memang kerja you all senang. Jadi pada you all di luar sana, anda takkan jumpa satu support system yang sangat hebat. Gunakan support system kita dan gunakan portal pendidikan yang kita ada untuk new VIP tu dengan sehabis baik. Saya cakap, GEP kita hebat. GEP kita sangat bagus. Marketing plan kita the best in the world. Tetapi, BOI also the best in the world because kita jual support system. Itu antara benda yang ramai orang dia fikir, aku nak buat tapi aku rasa macam boleh ke aku buat sebab dia tak yakin. So they need support. So korang kena jual support gila-gila. Okay? So insyaAllah ada rezeki lagi. Saya cakap dengan Sifu dengan Simo, saya kata Sifu kita buat skala besar lagi lah. Sebab saya dengan Jackie kami buat skala kecil. Memang skala kecil je kita buat because we takut tak boleh nak handle kan. So InsyaAllah ada rezeki, Sifu benarkan, kita buat skala besar macam kat Johor. Masa kat Johor, kita close 10 VIP waktu kat GEP. Jadi korang nak main tak benda-benda macam gini? Nak tak kita pesta GEP lepas ni, pesta VIP lepas ni? Anda tak pandai, anda jangan lari pada forever. Anda tak pandai, anda gunakan orang-orang yang ada kemahiran dalam BUI untuk bantu your business. Okay? Jangan lari daripada forever because you akan rugi besar. Jangan datang pergi. Stay here dan gunakan support system ni dengan sebaik mungkin. InsyaAllah buat income 5 angka dalam rumah sahaja. Dengan jual link kelas, jual event. Alright? So, all the best to everyone. Believe dalam bulan yang pertama pun you dah boleh dapat 5 angka. Believe that. Macam mana? Tunggu nanti Kak Isu buat GEP online pula. Okeylah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you. Wah, so dengar pun sudah naik api, betul tak? Untung 500 macam makan sayur Sifu tulis. Satu VIP sudah untung 500. Okay? So, kena teruskan usaha ini. Ada ramai yang sudah angkat tangan. Mau. Dia mau buat dekat tempat dia lah. Maksud dia, okay? So Sifu harap semua masing-masing kena ambil tahu formula ini. Yang penting adalah kita kena duplicate. Tak kira online ke offline ke pun adalah sama strategi untuk dapatkan VIP. So yang penting adalah you mesti mau tahu kekuatan kamu di mana, so you boleh tekan kekuatan you sehingga you boleh capai insentif kamu. Okay, so kita sudah cukup masa tapi ada lagi tangan. So Jackie kita simpan hari Rabu jadi host Okay dah Jackie. Kita simpan Jackie jadi host nanti. Okay. Nanti you kena cepat masuk angkat tangan Kalau nasib Jackie adalah host. Ini host bukan main-main tau. Tadi you tengok use sharing pun banyak sentuh nama dia. Ramai yang belum kenal dia lagi tau. Sifu tahu sini 200 orang ramai yang belum kenal lagi dia. Because dia tak biasa ada jadi host lah. So Sifu nak dia jadi host juga pada Rabu ini, okay? So siapa yang masuk, you dapat, mungkin you dapat aura. You akan jadi macam Yustida. You jadi Yustida juga one day, okay? So ini sangat penting. So last thank you. Sifu harap semua dapat inspirasi, dapat ilmu
dapat motivasi ya pada Teppanyaki pada pagi ini. Dan seterusnya kita akan tamatkan Teppanyaki ini dengan lagu slogan kita. So are you ready semua? Yes? Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Thank you. Bye-bye semua. God bless. Thank you semua.